Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasrul Aziz bin Zahar Ezri bernama metrik 08 DKA 20F1027. Hari ini saya akan menceritakan serba sikit tentang eyelash extension. Anda mungkin tidak akan menyangka bahawa teknik menyambung bulu mata moden sudah muncul sejak abad ke-18 silam. Tepatnya pada tahun 1882, seorang penulis yang bernama Henry Leboche melancarkan sebuah artikel tentang teknik menyambung bulu mata yang sedang digemari kaum hawa di Paris masa itu. Wanita Paris yang menjadi kiblat kecantikan hingga fashion dunia tersebut merasa bulu mata yang panjang akan mempercantikkan wajah mereka. Namun akibat keterbatasan teknologi pada masa itu, kaedah eyelash extension yang digunakan adalah menyakitkan. Caranya adalah dengan menjahit potongan rambut ke kelopak mata. Terdapat banyak kesan negatif dari kesan penyambungan bulu mata ketika itu. Kesan negatif yang pertama adalah proses menyakitkan kerana alat-alat yang digunakan adalah terbatas. Kesan negatif yang kedua adalah setelah selesai dilakukan proses jahitan bulu mata dari rambut, biasanya bahagian tersebut akan mengalami pembengkakan dan mengganggu penglihatan. Namun pada era yang serba canggih ini, kaedah eyelash extension kembali berkembang dengan menggunakan kaedah gam pelekat bagi memanjangkan, menebalkan dan memenuhkan bulu mata asli sedia ada. Pemanjangan mungkin dibuat daripada beberapa bahan termasuklah bulu daripada binatang, sintetik atau bulu kuda. Kaedah ini memiliki dua jenis bulu mata palsu yang boleh ditanggal dan bulu mata separa kekal. Kaedah utama pemanjangan adalah dengan menggunakan glue pelekat untuk meletakkan bulu tersebut satu persatu secara berasingan pada bulu mata asli. Ini mengelakkan bulu-bulu mata tersebut daripada melekat antara satu sama lain. Antara perbuatan yang dianggap melampau dan dilarang dalam Islam ialah perbuatan menyambung rambut atau dinamakan sebagai al-was dalam bahasa Arab. Orang yang menyambung rambut pula disebut al-wasilah. Larangan tersebut adalah berdasarkan hadis daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahawa seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan yang baru menikah. Dia telah terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan rambutnya keguguran. Bolehkah saya menyambung rambutnya?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah." Allah melaknat al-wasilah, orang yang menyambung rambut, dan al-mustawsilah, orang yang minta disambungkan rambutnya. Hadis diriwayat Muslim. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalil ini dikuatkan pula dengan ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Surah Al-Nur ayat 31. Kaedah fiqh yang pertama adalah at-tararu yuzalu. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Haram kerana membawa kemudaratan kepada seseorang yang menggunakannya. Ia berdasarkan prinsip fiqh dalam Islam yang menyatakan menghindarkan kerosakan lebih baik daripada membawa kebaikan. Mudaratnya sukar untuk berwudu, mandi hadas besar, terkumpulnya kekotoran dan memudaratkan kulit. Ini disebabkan bahagian bulu mata harus dielak daripada terkena air. Kaedah fiqh yang kedua adalah setiap sesuatu itu bergantung kepada tujuannya. Haram kerana berniat untuk kecantikan dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain, iaitu tabarruj. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niat. Peranan syariah yang sesuai adalah memelihara agama. Kerana melakukan kaedah eyelash extension menggunakan gam, jadi ia akan menghalang air ketika berwudu kerana muka adalah salah satu anggota wudu, dan ia juga akan menjadikan mandi wajib tidak sah kerana mandi wajib perlu meratakan air ke seluruh badan. Peranan syariah yang kedua adalah haram memakai bulu mata palsu yang menggunakan bahan-bahan yang memudaratkan nyawa dan tubuh badan manusia, sedangkan tujuan syarak adalah hifz al-nafs, menjaga nyawa manusia. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Hal yang berkaitan agama bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibuat main. Dewasa ini, para remaja semakin menjadi-jadi dalam melakukan kaedah eyelash extension ini untuk dilihat cantik, sedangkan ia adalah satu larangan dalam agama. Tambahan lagi, seorang jurujual eyelash extension telah memberhentikan jualannya serta merta apabila mendengar luahan si pemandi jenazah.
kerana jasad jenazah tidak dapat dimandikan dengan sempurna apabila gam pada eyelash extension telah menghalang air daripada terkena kulit. Kesimpulannya, dalam isu pemakaian bulu mata palsu ini juga perlulah dilihat daripada beberapa sudut. Yang pertama adalah kesucian. Haram jika menggunakan bahan bernajis seperti bulu bangkai kerana tidak sah solat. Dari sudut qiyas, dalam larangan menyamur rambut juga adalah haram. Dari sudut ketiga, iaitu kesihatan juga adalah haram. Seterusnya, dari sudut kecantikan, ianya juga adalah haram kerana haram hukumnya memasang bulu mata palsu atas tujuan kecantikan dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.